Hi guys, welcome to my channel. Okay, hari ni kita nak tengok novel Lieutenant Adnan Wirabangsa oleh Abdul Latif Talib. Kita ni bincang hanya scene-scene yang popular. Okay, yang boleh diguna dalam soalan. So, kalau nak cerita penuh, baca novel. Okay, kita bermula Adnan bin Saidi dilahirkan di kampung Sungai Rama Luar, Kajang Selangor. Ayahnya Saidi bin Ujung, seorang petani yang tegas dan berpegang kuat pada ajaran agama Islam. Okey, ini adalah latar belakang Adnan. Okey, latar belakang Lieutenant Adnan. Okey, kita mula dengan cerita kita. Adnan merupakan seorang yang mempunyai darah pahlawan kerana datuknya iaitu moyangnya pernah membantu Dol Said. Tapi Pak Saidi tak suka menghebarkanlah cerita tu kepada orang lain. Sebab pada masa tu, sesiapa yang menentang Inggeris disangka sebagai penderhaka. Sebab masa tu British masih ada kat negara kita. Adnan merupakan seorang yang bertanggungjawab. Setiap pagi selepas tersedap, Adnan akan ke kebun getah untuk membantu ayahnya. Adnan juga seorang yang selalu menang masa bermain dengan adik-beradik kerana sikapnya yang tidak suka mengalah. Okey? Pak Saidi merupakan orang pertama yang menghantar anaknya ke sekolah Inggeris. Ini kerana dia mengharap anaknya dapat lebih banyak ilmu. Dia dapat menimbul lebih banyak ilmu di sekolah Inggeris. Kerana masa tu walaupun sekolah Melayu ada, sekolah Inggeris disangka memberi lebih baik ilmu, lebih banyak sebab guru-guru atau barang yang diguna lebih baik. Penduduk kampung tidak setuju dan membantah tindakan Pak Saidi. Terdapat juga seorang yang bernama Abu yang mendorong Tok Ketua untuk memberitahu Pak Saidi supaya tidak menghantar anaknya ke sekolah. Tetapi Tok Ketua mengetahui perlakuan dan sikap Pak Saidi, mengatakan kepada Abu, dia orang baik, dia orang bukan orang begitu, tapi kamu perlu menjaga anak kamu sebab dia yang mencuri buah-buahan daripada kebun orang lain. Abu pula tersangka yang mungkin Pak Saidi yang beritahu perkara ini kepada Tok Ketua. Pada suatu malam, dua orang telah memasuki rumah Pak Saidi. Pak Saidi yang ingin mengejar orang tersebut diikuti oleh Adnan yang berani. Mereka menjumpai bahawa tayar basikal Pak Saidi dikerat dan Adnan yang terlihat bayang-bayang seorang itu membaling belutinya. Okey, dengan itu dia continue. Pada hari seterusnya, Pak Saidi pula mendengar bahawa anak Abu yang bernama Nordin telah cedera di kaki. So, Pak Saidi berkata kepada isterinya kemungkinan iaitu Nordin yang datang ke rumahnya. Seterusnya, pertandingan syarahan diadakan di sekolah Adnan dalam bahasa Inggeris. So, pertandingan syarahan yang diadakan tu dalam bahasa Inggeris di sekolah Adnan. Walaupun Adnan tidak fasih dalam bahasa Inggeris, dia tetap menyertaikan diri. Walaupun ditertawa oleh rakannya, Adnan tetap mencuba dan akhirnya menjadi juara pertandingan syarahan tersebut. Selepas menamatkan pengajian, Adnan terpilih sebagai guru pelatih. Walaupun tidak berminat, Adnan tiada pilihan kerana pada waktu tersebut tiada peluang untuk menjadi askar Melayu. Namun, kemudian mereka mendengar ura-ura tentang penubuhan regimen askar Melayu. Oleh itu, mereka, iaitu Adnan dan beberapa rakannya, nekat untuk pergi ke kem latihan. Mereka berjalan kaki dan menumpang lori sahaja pergi ke Seremban. Kerana kesungguhan, Adnan telah menerima kenaikan pangkat menjadi sarjan di Singapura, kemudian menjadi lieutenant di London. Dia juga mendapat peluang menghadiri penampalan King George di London. Kemudian dia balik ke kampung dan mengahwini dengan Sofia, seorang guru. Mereka dikurniakan dengan 3 orang anak. 2 anak lelaki, Mokhtar dan Zainuddin, kemudian seorang anak perempuan yang meninggal dunia. Lieutenant Adnan ditempatkan di Pasir Panjang dan dia sekali membawa keluarganya bersama-sama. Berkaitan dengan anak seorang perempuan tu yang meninggal, kita akan tengok di akhir cerita ya. Okey. Namun,
Semasa Perang Dunia Kedua, Lieutenant Adnan yang mendengar ura-ura kedatangan Jepun menghantar keluarganya kembali ke Kajang. Ini kerana beliau berasa keselamatan mereka lebih penting. Oleh itu, walaupun berat hati, dia tetap menghantar mereka balik ke Kajang. Pada masa ini juga, isterinya hamil bagi anak ketiga mereka, anak perempuan mereka. Seterusnya, oleh kerana sikap penduduk di Bukit Candu yang enggan berpindah, Lieutenant Adnan dan tentera-tentera lain terpaksa memperketatkan kawalan dan mencadangkan pasukan pengawal kampung. Ini kerana penduduk Bukit Candu tidak percaya tempat mereka akan diserang. Namun, pada waktu sengit kedatangan Jepun pula, penduduk kampung mula percaya bahawa Bukit Candu akan diserang dan mereka bersetuju berpindah. Oleh itu, askar Melayu bersama dengan Lieutenant Adnan membantu memindahkan mereka ke tempat yang lebih selamat berbanding Bukit Candu. Ini kerana Bukit Candu dipercayai menjadi tempat yang paling penting dalam pertempuran yang akan berlaku di antara mereka dengan askar Jepun. Akibat tiada pertahanan yang kukuh di Johor, tentera Jepun berjaya menawan satu persatu negeri di Tanah Melayu. Seterusnya, pertempuran bermula di Singapura. Regimen askar Melayu bersungguh-sungguh mempertahankan kedudukan mereka. Ini kerana mereka ingin menjuangkan dan mempertahankan kebebasan negara mereka. Mereka berjuang sehingga titisan darah terakhir mereka walaupun anggota pasukan mereka lebih kurang berbanding dengan askar-askar Jepun yang hadir. Mereka tetap berdiri tegak menjaga nama negara mereka. Mereka berjuang akhirnya. Pertempuran sengit berlanjutan di Bukit Candu walaupun askar-askar Melayu menggunakan pelbagai senjata, namun beberapa dan ramai pegawai tentera mati manakala askar Jepun menggunakan bayonet untuk menyerang. Walaupun cedera, Adnan yang cedera parah juga tetap enggan berundur dan sebaliknya menyuruh orang-orangnya berjuang sehingga titisan darah terakhir. Tentera Jepun yang marah kerana keberanian menentang musuh dan mereka berjaya menawan Lieutenant Adnan lalu diserkup dengan sebuah guni. Mereka kemudiannya menggantungkan Lieutenant Adnan yang cedera parah itu pada pokok ceri dan tentera Jepun kemudiannya telah berbaris panjang kemudian berjalan di bawah pokok ceri lalu menikam tubuh badan Lieutenant Adnan menggunakan bayonet. Peristiwa ini telah pun dilihat oleh Korporal Yaakob dan beginilah Lieutenant Adnan meninggal dunia disakiti oleh tentera Jepun. Seterusnya, penduduk-penduduk yang ada 2 hari selepas pertempuran mengebumikan mayat-mayat askar lalu mendengar cerita Korporal Yaakob tentang kehebatan askar Melayu menentang Jepun sehingga teka titisan darah terakhir. Kemudian, terdapat juga askar Jepun ke Sungai Ramal mencari keluarga Lieutenant Adnan. Ini kerana Jeneral Jepun amat marah terhadap Lieutenant Adnan kerana membunuh adiknya. Walaupun Lieutenant Adnan telah mati, beliau masih berasa sangat marah dan ingin mencari keluarga Lieutenant Adnan. Namun, penduduk kampung berpakat tidak bekerjasama dengan tentera Jepun. Mereka menyembunyikan keluarga Lieutenant Adnan. Namun, terdapat juga tentera Jepun yang telah menangkap antara ahli keluarga iaitu Pak Saidi. Sebelum Pak Saidi ditangkap sepenuhnya, dia menggunakan pisau yang ditinggalkan oleh moyangnya untuk menyerang beberapa askar yang datang. Beliau tidak berasa ketakutan namun bersaing terhadap kuasa asing yang telah membunuh anaknya. Sofia diuji lagi dengan kematian anaknya. Selepas merdeka, rakyat mulakan hidup baharu. Sofia pula mendapat kerja sebagai guru semula. Dia kemudiannya berjumpa dengan Ustaz Ridwan dan berkahwinnya. Selepas 4 tahun, mereka berpindah ke Melaka dan Sofia disahkan menghidap penyakit leukemia. Beginilah Sofia pula meninggal dunia. So, siapa yang suka video kami, like, share, comment and subscribe. Follow kami di IG, TikTok and YouTube.